Selamat sejahtera, nama saya ialah Ang Bao Jing dan nombor metrik saya ialah BB20110184. Apa itu penilaian prestasi? Ia merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengukur prestasi pekerja berdasarkan piawaian yang telah ditetapkan dan mencadangkan penambahbaikan bagi memudahkan pencapaian matlamat strategik organisasi. Penilaian prestasi ini merupakan antara alat penting yang digunakan oleh pengurus untuk menyelaraskan pencapaian pekerja agar konsisten dengan matlamat organisasi. Dalam konteks organisasi hari ini, penilaian prestasi merupakan suatu pendekatan yang berkesan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan, produktiviti dan memudahkan pencapaian matlamat organisasi. Apa itu faktor luaran? Ia merupakan perkara yang di luar organisasi yang akan memberi kesan kepada organisasi. Kesannya boleh menjadi positif atau negatif. Organisasi tidak boleh mengawal faktor luaran, tetapi mesti bertindak balas kepada mereka. Apa yang boleh dilakukan adalah bertindak balas kepada faktor luaran dan membuat keputusan untuk membantu dia kekal. Hari ini, kami akan membincangkan 4 faktor luaran. Faktor yang pertama ialah faktor politik. Terdapat pelbagai cara di mana politik boleh mempengaruhi budaya organisasi. Dalam skala besar, Kongres mewujudkan undang-undang dan peraturan yang boleh mengubah cara sesebuah organisasi beroperasi. Walaupun organisasi mungkin tidak bersetuju dengan undang-undang itu, tetapi mereka masih diwajibkan di sisi undang-undang untuk mematuhinya. Pada skala yang lebih kecil, politik hubungan juga boleh mempengaruhi budaya. Bersaing dengan organisasi lain untuk pelanggan atau bahagian pasaran boleh bersifat politik dan mempengaruhi cara sesebuah organisasi memilih untuk beroperasi. Politik secara kecil atau besar boleh mengubah matlamat dan objektif syarikat dan cara mereka memilih untuk bekerja ke arah mereka. Faktor politik ini termasuk cukai dan undang-undang. Kerajaan boleh menaikkan atau menurunkan cukai perbadanan yang akan memberi kesan kepada keuntungan. Mereka juga boleh menjejaskan perniagaan dengan meningkatkan cukai nilai tambah ke atas produk atau kadar perniagaan. Dan perundangan boleh membawa masuk Kerajaan boleh membawa masuk undang-undang baru yang boleh memberi kesan kepada keuntungan dan hak pekerjaan. Kerajaan juga boleh memperkenalkan undang-undang kesihatan dan keselamatan yang baru yang bermaksud bahawa organisasi perlu mengubah cara untuk bekerja. Dan faktor kedua ialah faktor ekonomi. Ekonomi memainkan peranan dalam kehidupan seharian kita. Berapa banyak wang yang kita buat, berapa wang yang kita belanjakan, kehendak dan keperluan, harga yang kompetitif dan lain-lain adalah semua faktor dalam keputusan kewangan yang kita buat setiap hari. Organisasi juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Apabila orang tidak lagi mampu memberi produk atau memilih untuk membelanjakan wang mereka di tempat lain, organisasi terjejas secara langsung. Sebaliknya, organisasi terjejas apabila ekonomi baik dan rakyat mampu membelanjakan atau melabur lebih banyak wang. Menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan dapat menyesuaikan strategi organisasi untuk menampung mereka adalah penting untuk kelangsungan syarikat. Dalam faktor ekonomi ini juga termasuk pertumbuhan ekonomi. Jika terdapat pertumbuhan ekonomi, maka lebih banyak pekerjaan akan diwujudkan dan lebih banyak cukai akan dibayarkan. Selain itu,
Faktor ekonomi ini juga termasuk kadar faedah. Apabila kadar faedah tinggi, perniagaan meminjam lebih sedikit dan melabur lebih sedikit. Bagaimanapun, mereka menerima lebih banyak faedah atas wang yang disimpan di bank. Apabila faedah rendah, perniagaan mungkin meminjam dan melabur lebih banyak, tetapi akan menerima lebih sedikit faedah wang di bank. Seterusnya, faktor ekonomi juga mengandungi pengangguran. Jika pekerjaan tinggi, organisasi mampu lebih banyak pekerja berpotensi untuk memilih bentuk. Lebih banyak persaingan untuk pekerja bermakna lebih mudah untuk perniagaan untuk mengekalkan gaji. Sekiranya kadar pengangguran yang rendah, maka perniagaan harus menawarkan upah kompetitif yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerja yang baru. Dan faktor ketiga ialah faktor sosial. Pendapat awam dan jangkaan masyarakat adalah faktor luaran yang besar dan memaksa syarikat untuk menilai semula bagaimana mereka beroperasi. Jika orang ramai mempunyai persepsi negatif terhadap organisasi anda, ia boleh memberi kesan buruk kepada garis bawah syarikat anda. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi untuk organisasi bertanggungjawab secara sosial. Tanggungjawab sosial menggabungkan pelbagai topik termasuk jangkauan komuniti, promosi kepelbagaian, kemanfaatan dan piawaian etika yang tinggi. Setiap topik ini perlu dimaksudkan ke dalam budaya syarikat untuk berjaya. Dengan peneliti orang ramai dan akses segera kepada maklumat melalui teknologi, syarikat dipantau dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, perubahan demografi juga merupakan suatu faktor yang dalam faktor sosial. Perubahan demografi paling sering digunakan untuk mencerminkan ialah perubahan dalam populasi seperti kadar kelahiran, jangka hayat dan tahap pendidikan. Selain itu, gaya hidup juga merupakan suatu faktor dalam faktor sosial. Kita lebih mementingkan kesehatan sehingga makanan dan tabiat yang sehat menjadi lebih penting bagi pelanggan pada hari ini. Oleh itu, pembungkusan makanan menyenaraikan maklumat nutrien adalah penting dan lebih banyak produk elektronik seperti pentometer dan alat pelacak kecergasan digunakan. Faktor yang ketiga ialah faktor teknologi merupakan faktor yang keempat. Teknologi adalah sebahagian besar daripada tenaga kerja hari ini. Ia sentiasa mengemas kini dan berubah, menjadikannya mencabar pada masa-masa untuk syarikat dan pekerja mereka untuk bersaing. Teknologi adalah faktor luaran yang penting dalam tingkah laku organisasi. Ia telah secara mendadak mengubah bagaimana syarikat menjalankan perniagaan selama bertahun-tahun dan ia terus membuat gelombang dengan setiap inovasi teknologi baru. Dengan menggabungkan teknologi ke dalam budaya organisasi, setiap organisasi adalah penting untuk membangunkan dan mengekalkan kejayaan keadaan syarikat seni. ICT merupakan faktor yang penting dalam faktor teknologi ini. ICT ini dapat menjadikan proses dan komunikasi dalam perniagaan lebih cepat dan cekap. Firma juga perlu memastikan perisian dan perkakasan mereka sentiasa terkini. Selain itu, otomotif juga mementing dalam faktor teknologi. Ia merujuk kepada maklumat mesin untuk melakukan kerja-kerja yang sebelumnya dilakukan oleh orang. Sebagai contoh, kawasan pertumbuhan masa depan dijangka menjadi nanoteknologi yang akan melihat peranti seperti litar elektronik dibina dari satu atom dan molekul. Untuk mengatasi faktor luaran, organisasi perlu dilihat dari aspek bagaimana
Prestasi dirancang bermula dari awal tahun dan dilihat dari aspek peningkatan prestasi melalui apa yang dicapaikan. Salah satu daripadanya ialah sama ada maklumat atau misi dapat dicapai oleh organisasi melalui hasil kerja yang ditunjukkan oleh pekerja di dalam organisasi itu sendiri. Ianya juga dapat dilihat melalui persaingan daripada organisasi luar di dalam memberikan perkhidmatan yang sama dan organisasi dapat menghadapi persaingan tersebut secara baik. Selain itu, organisasi perlu mengawal dan membangunkan. Melalui proses ini, organisasi memerlukan komunikasi dua hala antara majikan dan pekerja. Ini kerana dengan adanya hubungan dua hala ini, membolehkan arahan kepada majikan dapat dilaksanakan oleh pekerja. Selain itu, maklum balas daripada pekerja amatlah penting untuk mendapatkan maklumat dan juga untuk memberikan tujuan ajar yang betul kepada pekerja mengikut keperluan organisasi. Maklum balas yang boleh diperoleh berbentuk formal atau tidak formal. Sekian, terima kasih.